Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kita selawat waktu last lagi nak? Waktu pengambil. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sahabat-sahabat hebat saya yang berada di depan, orang hebat, jauh lebih hebat dari saya, sampai awal tepat pada waktunya, Masya Allah. Saya cukup respect. Nah, alhamdulillah. Hebat saya kata. Nah, sampai tepat pada waktunya. Saya yang terlewat, mohon maaf atas kelewatan saya. Saya tak salahkan jalan jam, tapi saya salahkan diri saya sebab tak buat persediaan lebih awal. Dah hantar hujan dalam jam, aku keluar bagi awal sikit. Kan? Tapi yang duk fikir keluar sama juga dia gitu. No? Sejam atas jalan. Biasanya 20 minit boleh sampai. Hari ni sejam baru sampai. Tapi alhamdulillah, Rabbi Yasir. Tuhan yang mempermudahkan urusan, permudahkanlah. Doa sahabat-sahabat semua akhirnya kita dapat kembali. Alhamdulillah. Syukran ya Allah, syukran ya Allah atas nikmat yang telah Allah Ta'ala bagi pada kita pagi ni. Dalam suasana yang sejuk, insya-Allah kita akan menyambung perbincangan ataupun muzakarah kita melalui kitab 10 sahabat dijamin syurga. Kita sambung muka surat 124. Saya ingat kalau kita batal hari minggu ni, minggu depan dah tak ada pula kan? Terlampau banyak pembatalan yang berlaku
Minggu sudah dah tak ada. Minggu depan dah tak ada. Kalau minggu ni pun tak ada, sebulan tak mengaji. Hampa seronok ke aku seronok ke? Dua-dua tak seronok lah. Tak seronok kan? Hidup tanpa muzakarah, hidup tanpa zikrullah macam kosong saja, no? Muka surat 124. Khawarij dan Abdul Rahman bin Muljam, betul kan? Tak apa, kita baca dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah Abdul Rahman bin Muljam? Merupakan kekeliruan jika ada yang menganggap Abdul Rahman bin Muljam dahulu seorang yang jahat. Sebelumnya, Abdul Rahman bin Muljam ini terkenal sebagai ahli ibadah, gemar berpuasa saat siang hari dan menjalankan solat malam. Namun, pemahamannya tentang agama tidak begitu mahir. Meskipun begitu, ia mendapat gelaran Al-Muqri. Dia mengajar Al-Quran kepada orang lain. Tentang kemampuannya ini, Khalifah Umar bin Al-Khattab sendiri mengakuinya. Dia pun pernah dikirim Khalifah Umar ke Mesir untuk mengajar Al-Quran di sana. Untuk memenuhi permintaan Gubernur Mesir, iaitu Amr bin As. Kerana mereka sedang memerlukan seorang qari. Dalam surat balasannya, Umar menulis, aku telah mengirim kepadamu seorang yang soleh, Abdul Rahman bin Muljam. Aku merelakan ia bagimu. Jika telah sampai, muliakanlah ia. Dan buatkan sebuah rumah untuknya sebagai tempat mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat. Sekian lama ia menjalankan tugasnya sebagai muqri. Sampai akhirnya, benih-benih pemikiran Khawarij mula berkembang di Mesir. Dan berhasil menyentuh atifah, ini perasaannya, hingga kemudian memperdayainya. Baik, kita kenal dulu siapa Abdul Rahman bin Muljam. Pasal apa tak duduk di mana nak cerita Abdul Rahman bin Muljam? Dia adalah ketua pemimpin Puak Khawarij. Puak Khawarij yang membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dalam pemerintah Sayyidina Ali telah pun kita baca bersama-sama terlalu banyak berlakunya konflik dalam pemerintahan. Satu puak menggesa agar dicari pembunuh Osman bin Affan. Sayyidina Ali cuba menyatu padukan di antara puak-puak Islam. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat disatukan. Di kalangan Muawiyah, di kalangan Sayyidina Ali. Kemudian pengikut bagi Sayyidatina Aisyah. Dia apa jadi perang tiga segi ni? Sayyidatina Aisyah, Muawiyah, Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali, kita baca dah hari itu tentang majlis tahkim. Dapat dipersaudarakan. Antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dah bersetuju untuk sama-sama bai'ah Sayyidina Ali. Kemudian pujuk Sayyidatina Aisyah balik ke Madinah dan jalani hidup seperti biasa. Pelan-pelan kita tangkap pembunuh Sayyidina Osman, kita hukum. Okey. Suasana ni menimbulkan rasa tak puas hati di kalangan puak-puak munafik. Siapa nama ketua puak munafik tu? Abdullah bin apa? Lupa dah. Minggu depan tak limai dah pula. Abdullah bin Sabak. Kekandaku sayang. Abdullah bin Sabak. Abdullah bin Sabak kan dia tak puas hati. Pasal apa hampa nak berdamai? Pasal apa Islam nak kena berdamai? Pujuk Aisyah dah dapat pujuk. Janjian damai antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali dah termaktub. Pasal apa Islam tak berpecah belah? Ini puak munafik. Dia kalau boleh nak tengok Islam tu biar dia berceramah. Biar dia berpecah belah. Jadi dia cuba memecah belah di dalam kelompok Sayyidina Ali dan kelompok Muawiyah. Ni kita kata cucuk nak. Okey. Depa sembang sama depa. Pasal apalah Sayyidina Ali ni nak berbaik dengan Muawiyah. Dengan sebab dia tak mau cari pembunuh Sayyidina Osman. Kemudian dalam puak Muawiyah, depa sembang dengan pengikut Muawiyah. Sayyidina Ali ni dia takkan cari pembunuh Osman.
Sebab tu dia ajak orang baik. Orang pun tak boleh buat apa dekat dia. Jadi puak-puak yang mana menentang ni, kita kena cari pembunuh Saidina Osman. Barulah hudud terlaksana. Barulah hukum Al-Quran terlaksana. Kita hidup berpandukan Al-Quran. Dia guna sentimen keagamaan di dalam menyebarkan fitnah kepada Khalifah Saidina Ali. Kalau macam tu, kita bentuk pasukan baru. Kita dalam kumpulan Saidina Ali, siapa yang tak suka dekat Saidina Ali? Kutip-kutip, dapat setengah. Tanya dalam puak Muawiyah, siapa yang tak suka kat Muawiyah? Dapat setengah. Kumpul-kumpul, dia pada ada 2,500 orang. Lah ni, kita buat macam mana? Kita keluar daripada kumpulan Saidina Ali, kita keluar daripada kumpulan Muawiyah. Tu nama Khawarij. Khawarij ni asal daripada perkataan kharaja yakhruju. Kharij. Orang yang keluar. Nah, mereka keluar daripada kumpulan Muawiyah dan juga kumpulan Saidina Ali. Mereka tubuh satu kumpulan nama Khawarij. Apa maksud Khawarij? Orang yang keluar. Keluar daripada dua-dua kumpulan tu. Tak mau. Pasal apa? Muawiyah pun tak betul, Ali pun tak betul. Puak Khawarij ni ada sampai hari ni, iaitu satu puak yang mendakwa diri mereka di atas jalan yang betul, semua orang tak betul. Mereka suka mengkafirkan orang. Orang ni tak betul, orang ni tak kena, orang tu tak kena. Mereka aja yang betul. Ini puak Khawarij. Nah, cuma sama ada dia isytihar, dia dari kumpulan Khawarij ataupun dia sendiri tak tahu. Orang punya perangai dia memang jadi puak Khawarij. Ada kan? Nah, yang jenis suka mengkafirkan orang, yang suka cari salah orang. Hang buat baik macam mana pun, dia akan cari. Di sebalik kebaikan tu, dia cari juga cacat, celah dan kejahatan. Itu Khawarij. Dan puak Khawarij ni, dia berkembang di Mesir. Permulaan dia, dia lari ke Mesir. Mula dia nak jalankan serangan. Tengok-tengok, tentera Saidina Ali ada 5,000. Tentera Saidina Muawiyah ada 7,000. Mereka ada 2,500. Tak boleh, dia kata. Macam ni tak boleh lah, ni kita pindah pi ke Mesir. Lepas pergi duduk Mesir, buat aktiviti sendiri. Okay. Di Mesir ni, sebelum Saidina Ali naik memerintah, Saidina Ali memerintah tak lama dah. 4 tahun. Tu pun penuh konflik, penuh dengan peperangan. Sebelum Saidina Ali naik memerintah, iaitu zaman Saidina Umar Al-Khattab, gubernur di Mesir ialah Amr bin As. Mesir ketandusan guru Quran. Ada tapi tak ramai. Amr bin As seorang yang hafiz Quran. Tapi dia nak jadi gubernur, dia nak mengajar Quran. Kemudian dia minta kepada Khalifah Umar Al-Khattab agar dihantarkan seorang mukri. Mukri ni orang yang pandai baca Al-Quran, orang yang pandai mengajar Al-Quran. Jadi Saidina Umar Al-Khattab cari yang paling soleh di kalangan para sahabat untuk diutuskan. Cari, dapat 10 orang yang pandai membaca Al-Quran, yang pandai bertaranum, yang pandai dari segi hukum tajwidnya. Pandai kebijaksanaan dalam satu ilmu, yakni ilmu Al-Quran, dan 10 ini hafiz. Ketua mereka ialah Abdul Rahman bin Muljam. Kenapa dilantik menjadi ketua? Sebab di antara 10 tu dia yang paling soleh. Abdul Rahman bin Muljam ni. Berpuasa pada siangnya, berqiyam pada malamnya. Kalau Al-Quran ni tang mana perenggan, muka surat berapa, barisan berapa, ayat ke berapa, belah kanan ke belah kiri, belah atas ke belah bawah, belah penjuru mana, semua dia tahu. Seolah-olah Al-Quran tu ada di depan bilik mata dia, setiap baris, setiap titik, setiap huruf, semua ada, dia boleh tahu. Itu kesolehan dia. Dan dia hanya berbuka puasa pada hari-hari tasyrik sahaja. Hari lain dia puasa. Tetapi sedikit kekurangan dia, dia tak faqih dalam ilmu agama. Okey, Al-Quran tu memang adalah sumber bagi segala ilmu. Tapi kalau sekadar membaca, berlagu, membetulkan tajwid, dia hanya lalu kok kerengkung je.
Pasal tak faham. Alim pada segi Al-Quran adalah satu ilmu yang tertinggi, yang paling dipuji. Tetapi faqih dalam ilmu Al-Quran adalah jauh lebih baik. Sebab tu kita ada jumpa setengah guru, dia tak apa fasih dalam pembacaan Al-Quran. Tetapi dia faqih dalam ilmu Quran. Faqih dan fasih berbeza tak? Fasih pandai menguasai dari segi bacaan dia. Dari segi makhraj hurufnya, sifat hurufnya, memang duk main kot mulut dia lah. Dengan taranumnya, dengan suaranya, cukup lengkap. Tapi faqih ilmu Al-Quran, dia boleh bergerak semua daripada akar umbi. Bercabang segala ilmu adalah daripada faqih Al-Quran. Sebab tu, waktu doa yang Nabi baca kepada Abdullah bin Abbas semasa belah mulut, Nabi baca Allahumma faqihhu fid din wa alimhu bitakwil. Allah, faqihkanlah ia dalam agama dan alimkanlah dia, berikanlah kepadanya ilmu untuk mentakwil Al-Quran. Sekadar baca tak boleh takwil, tak. Jadi lagu macam kita lah, kita ni yang puak ajam, kita boleh baca tapi tak pandai takwil. Sebab tu kita takut nak meletak apa-apa hukum. Sebab kita tak tahu. Dalam Al-Quran ada tak kata macam ni? Ada. Han cari Zat, tak kerti. Baru nak pergi selok selai-selai, tobat lahum 2 tahun pun tak jumpa. Mana ayat kata turun hijab dan tisat? Tak jumpa. Sebab kita bukan faqih. Jadi inilah peribadi Abdul Rahman bin Muljam. Bila dihantar oleh Khalifah Umar Al-Khattab kepada Amr bin As, aku hantar dekat hang, kan dia kata dalam surat dia, aku hantar dekat hang yang paling baik, yang paling soleh kau hantar dekat hang. Paling pandai baca Quran. So pergi ajak mengaji. Sebab puak-puak Mesir masa tu tak kenal langsung huruf. Tak boleh baca. Maka 10 sahabat yang dihantar inilah yang bertanggungjawab untuk memberi pengenalan kepada mereka tu. Dan kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata baginda, bila sampainya Abdul Rahman bin Muljam ni, layan dia elok-elok. Sediakan tempat tinggal untuk dia, sediakan tempat untuk belajar. Jadi sediakan keselesaan. Jangan sekali dia main tak ada tempat nak duduk. Mereka kan dihantar 10 orang. Sebenarnya dalam cerita dihantar 10. Jadi biar mereka ada rumah. Dan kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab ni dia bagi gaji. Dia bagi gaji dekat guru-guru Al-Quran tu. Jadi dia kata kepada Amr bin As, layan mereka dengan sebaik mungkin. Jadi masa mula dia sampai tu elok. Sampailah zaman pemerintahan Sayyidina Osman, diberi cuti secara bergilir untuk balik. Macam kita katalah balik kampung. Balik ke Madinah, seorang dapat sebulan. Boleh balik main sebulan. Bergilir-gilir. Boleh balik kampung ke Madinah. Dengan ada rumah, ada allowance, kira lengkap lah. Tapi sayangnya, mai sampai pemerintahan Saidina Ali, Abdul Rahman Muljam ni dia masih lagi menjadi mukri di sana. Mukri ni orang yang menguasai Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Bila dia duduk di sana, dengar pergolakan politik berlaku, dia pun tak ikut perang. Jadi pendengaran ni banyak sebelah pihak, sebab kan tadi saya cerita, Pok Khawaris ni lari pergi Mesir. Bila lari pergi Mesir, depa Pok munafik dia masuk ke belakon. Belajar Al-Quran melalui Abdul Rahman bin Muljam. Pergi belajar Al-Quran. Bila belajar Al-Quran, lepas tu sembang lah. Sembang. Cerita yang buruk-buruk saja pasal Saidina Ali. Ni Pok munafik lah. Kita macam kita kata lagi, aku tak sangka Ali jadi sampai tahap tu. Walhal dengar cerita sebelah pihak. Dulu dia tak macam tu, dulu dia kesayangan Rasulullah, kata Abdul Rahman bin Muljam. Kalau dah sampai tahap ni, kita kena perang dengan dia. Kita kena perang. Tubuh satu pasukan atas nama Khawarij
diketuai oleh Abdul Rahman bin Muljam. Halalkan darah Ali, halalkan darah Muawiyah. Sebab Ali dan Muawiyah dah jadi satu geng. Halalkan darah mereka. Terbentuk satu pasukan, kita perang. Berlakulah satu peperangan. Perang ni nama Perang Nahrawan. Berlakulah satu peperangan Nahrawan. Kita baca dulu lah. Inilah salah satu keanehan Abdul Rahman yang sudah terjangkiti pemikiran Khawarij. 3 orang penganut fahaman Khawarij, Abdul Rahman bin Muljam Al-Himyari, Al-Buraq bin Abdillah At-Tamimi dan Amr bin Bakri At-Tamimi. Mereka berkumpul bersama sambil mengingat-ingat tentang Ali radhiyallahu anhu yang telah menghabisi kawan-kawan mereka di dalam perang Nahrawan. Mereka pun berdoa memohon rahmat kebaikan orang-orang yang telah menemui ajalnya. Peristiwa peperangan Nahrawan sangat membekaskan luka mendalam pada hati mereka. Salah seorang dari mereka berkata, apa lagi yang akan kita perbuat setelah kepergian mereka? Mereka tidak takut terhadap apapun di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaiknya kita mengorbankan jiwa dan mendatangi orang-orang yang sesat itu. Kita bunuh mereka sehingga negeri ini terbebas dari mereka dan kita pun telah melunasi balas dendam. Ini sembang-sembang 3 ketua Puak Khawarij yang mana mereka itu diketuai oleh Abdul Rahman bin Muljam, Buraq bin Abdillah At-Tamimi dan Amr bin Bakri At-Tamimi. Dua orang ni, yang Tamimi ni sepupu dalam peperangan Nahrawan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah bergabung dengan Sayyidina Muawiyah. Hampir 10,000 tentera. Sementara kita tahu Puak Khawarij yang asal tak ramai, 2,500. Mereka telah pun mencari gali seberapa ramai yang mungkin pengikut-pengikut di bumi Basrah, di bumi Iraq dan di bumi Mesir untuk jadi pengikut mereka dengan melemparkan fitrah kepada Ali, mengatakan Ali adalah seorang pemimpin yang tak wajib ditaati sebab dia tak balas dendam atas kematian Osman. Walhal ketika ni Sayyidina Ali dah bunuh dah. Siapa pembunuh Sayyidina Osman? Nama Kok-Kok. Nama pun Kok-Kok macam kukok pun. Nama Kok-Kok dia dah bunuh dah. Dah dibunuh balas. Tapi hampa tak duduk di Madinah. Hampa duduk dengar cerita orang kata dia simpan. Memang mula-mula dia tak buat sebab apa? Sebab Kok-Kok itu dilindungi oleh 6,000 tentera pemberontak. Jadi bila dapat tu, tentera pemberontak ni keluar, pergilah duduk dengan Khawarij. Jadi ramai dia balik. Tentera pemberontak keluar, habaq lah. Dia dah bunuh dah. Lepas tu Abdul Rahman bin Muljam kata lambat. Dia saja melengah-lengahkan sebab dia takut mati. Jadi menghalalkan darah Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah. Muawiyah dia kata tak jadi nak tuntut bela atas kematian Uthman bin Affan dengan sebab dah dapat jawatan baru. Fitnah, fitnah dalam dunia Islam. Berlakulah satu pertempuran yang hebat. Nahrawan ni dia dalam negeri Iraq lah, Nahrawan. Dalam negeri Iraq, berdekatan dengan Kufah, berdekatan dengan Baghdad. Sayyidina Ali masa ni duduk di Madinah, pindah bawa semua duduk di Iraq. Dengan sebab apa? Terlampau banyak Puak Khawarij di sana. Harapan Sayyidina Ali untuk memerangi puak-puak Khawarij ni. Jadi Sayyidina Ali pergi berkemah di Kufah. Dia duduk di Kufah. Dia jadikan Kufah itu sebagai pusat pentadbiran. Sementara di Madinah dia tinggal dekat Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab dia kata, aku malu pada Rasulullah, dia kata. Aku malu pada Umar, aku malu pada Abu Bakar kerana sesungguhnya aku tak pandai mentadbir seperti mereka. Dia malu duduk di situ. Dia pergi ke Iraq dengan satu harapan dia nak memerangi puak-puak Khawarij ni lah. Jadi dia sampai di Kufah, dia buat satu pusat pentadbiran dia di situ.
Dia bentuk pasukan tentera. Bila dia dengar kata puak Khawarij ni nak berperang, di mana? Di Nahrawan. Jarak daripada Kufah ke Nahrawan tu 200 km kalau kira kilometer kita jalan ni. Hari tu dia gerakkan pasukan dia awal keluar. Dia nak dia kata biar waktu puak Khawarij sampai ni pasukan Saidina Ali dah ada. Betul. Betul. Lepas bergerak pada waktu subuh 200 km sehari tak boleh sampai. Sehari tak boleh sampai. Tapi Saidina Ali ni memiliki tentera berkuda yang hebat. Tentera berkuda sampai dulu. Hak berjalan kaki sampai lambat lah orang berjalan. Jadi menetap di kubu kuat Nahrawan. Mailah puak Khawarij. Puak Khawarij pun keluar. Mereka pun ramai. Saidina Ali punya puak ada 10,000. Mereka ada 7,500 lebih kurang. Kan ramai lah. Berlaku pertempuran yang sengit diketuai oleh Saidina Ali sendiri. Dalam pertempuran tersebut, mudah Saidina Ali dapat menang. Mudah. Sebab dia mempunyai tentera yang cukup terlatih. Sementara daripada puak Khawarij, Abdul Rahman bin Muljam ni tak berapa pandai main pedang. Dia kan guru Quran. Kerja dia, tu Saidina Ali kata, dah orang bagi kerja elok-elok, duduklah tang tu elok-elok. Gaji orang bagi, rumah orang bagi, dan cuti pun dapat. Tapi yang suka nak kacau orang juga dah. Susahlah. Itu Saidina Ali buat macam mana dah? Bunuh yang mana? Kuncu-kuncu yang di bawah Abdul Rahman bin Muljam. Menimbulkan rasa marah. Mereka terpaksa balik menanggung kekalahan yang amat teruk. Pertama, malu. Kedua, marah. Balik main duk sembang sama-sama mereka lah. Apa kita nak buat dekat saudara kita yang terbunuh ni? Takkan kita tak membalas dendam? Inilah dendam ni sebenarnya boleh memakan ukhuwah sesama Islam. Saidina Ali dah kata dah kepada Abdul Rahman bin Muljam dalam perang Nahrawan, baliklah. Wahai Abdul Rahman, baliklah ke Madinah. Biar aku mentadbir Kufah, baliklah. Dia kata, aku takkan balik. Sekalipun jasad aku dipotong kecil-kecil, aku takkan balik ke Madinah. Dia suruh baliklah. Di situ ada Rasulullah. Walaupun Rasulullah hanya tinggal makam, tapi semua sahabat menghormati. Sebarang jenis pertumpahan darah takkan berlaku di bumi Madinah. Malu pada jasad Rasulullah. Jadi bila dia siapkan balik, dia tak mau balik, dia kembali kepada puak Khawarij, berbincang. Apa kita nak buat kepada saudara-saudara kita yang terkorban? Mereka terkorban di jalan Allah. Pada pendapat puak Khawarij, mereka tu syahid fisabilillah. Adakah satu kumpulan hari itu yang timbul mendakwa diri mereka syahid? IS kan? Mereka yang pakai hitam-hitam tu, mereka memang kaki sembelih orang. Mereka memang suka sembelih orang. Mereka pernah tangkap isteri kepada Ammar bin Yasir. Mereka pernah tangkap. Dia tengah mengandung. Mereka sembelih si suami, sementara si isteri mereka belah perut. Hidup. Keluarkan janin. Mereka kata mereka yang betul. Mereka buat tu kerana Allah. Sementara darah-darah orang lain semua halal. Darah mereka saja yang haram. Ni puak Khawarij. Berpaksikan kalimah Allahu Akbar. Lidah sentiasa baca Al-Quran. Kita tengoklah permainan syaitan. Jangan sampai dia wujud dalam diri kita satu sifat apabila kita boleh menguasai Al-Quran. Jangan sampai terdapat atau wujud dalam diri kita dua sifat, yakni riak dan takabur. Bila ada riak dan takabur, dialah yang akan menguasai hati. Timbullah perasaan iri hati, dengki, hasad dan sebagainya. Itulah menyebabkan berlaku peperangan yang amat dahsyat ni. Yang dikatakan Abdul Rahman bin Muljam ni, dia sahabat Rasulullah sebenarnya.
Bukan kata orang-orang mungkar. Nah, sahabat Rasulullah. Jadi dia kata, macam mana kita nak buat ni? Tak halalkan darah Ali. Dia lah ni dah tak balik ke Madinah. Dia ada di Kufah. Mau tak mau, kita cari satu tempat, satu masa yang bersesuaian, kita tangkap dia, kita bunuh. Baik. Kan tadi kita sebut, daripada 3 orang. Ada 3 orang yang sedang bermusyawarat. Mereka ni di antara ketua-ketua Khawarij. Dia kata, Abdul Rahman hang tak berapa pandai main pedang. Belajar dulu. Maka, diajarlah oleh 2 orang sahabat lagi. Sahabat yang berjanji sehidup semati itulah. Amr Bakri dengan Abdullah bin Tamimi. Mereka ni Burak bin Abdullah bin Tamimi. 2 ni ajak sungguh-sungguh sampailah Abdul Rahman bin Muljam mahir. Kemahiran dia main pedang. Dia kata, Ali ni bukan sembarangan orang. Sayyidina Ali bukan sembarangan orang. Saya pernah cerita dah. Sayyidina Ali pernah belah kepala satu puak yang paling kuat. Ingat tak? Terbelah 2. Kan? Dia nak pi. Rasulullah kata jangan pi lagi. Jangan pi lagi Ali. Duduk dulu. Dia tu duduk cabar. Siapa di kalangan umat Muhammad ni yang paling hebat, yang paling kuat? Tanya panggil-panggil sampai 2-3 kali. Duk kata pengecut, dia bangkit pi. Dia bangkit tu yang Rasulullah tukar pedang. Ingat balik cerita tu lah. Rasulullah tukar pedang. Rasulullah bagi pedang kat dia. Dia dapat pedang Dzulfaqar. Dia berlawan sampai ketika tu umat-umat Islam dan juga musyrikin yang ada di sempadan tu tak nampak 2 pahlawan ni sedang bergaduh kerana debu naik ke langit. Gelap. Akhirnya terdengar satu tempikan Allahu Akbar. Berapi pedang tu. Macam mana dia buat pun tak tahu. Bila reda, sengat sunyi, redalah debu. Dilihat lelaki yang gagah perkasa di kalangan musyrik tu terbelah 2. Siapa buat? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia mendapat satu julukan daripada baginda Nabi SAW. Asadullah. Dia digelar sebagai Asad. Asad ni singa. Kegagahan dia, kegarangan dia. Dan lagi satu saya cerita, kenapa dia disebut sebagai Asadullah? Sebab dia mempunyai bulu yang tebal. Dia punya jambang ni sampai, kalau kat belakang orang nampak kembang macam singa. Dan bila mana dia masuk di dalam medan perang, dia takkan pandang kiri kanan dia. Matlamat dia, musuh yang paling utama. Pedang yang Rasulullah bagi kat dia tu pejabang 2 lagu ni. Biasanya, 1 cabang untuk musuh. Nombor 1. Kemudian 1 lagi cabang untuk musuh. Dia boleh pergi cucuk 2 sekali. Hebat. Jadi bila mereka nak pergi bunuh dia ni, kena fikir bukan 2 kali. Beratus kali. Kena fikir beratus kali. Nak pergi bunuh dia. Kemudian kata Abdul Rahman bin Muljam, tak susah nak bunuh Ali ni. Dia tawaduk. Dia orang yang paling tawaduk. Dalam kegairahan dia menentang musuh, menegakkan keadilan, membanteras kemungkaran. Tapi dia paling tawaduk. Yang mana dia kata, tengok, kita hantar dekat dia seorang perempuan yang Ajam dan seorang perempuan lagi Arab. Masa tu dia ada di Kufah. Ajam ni maksud dia yang bukan Arab. Diambil mai perempuan itu daripada Teluk Parsi. Perempuan tu miskin lah. Orang miskin. Dan begitu juga diambil di kalangan perempuan Arab yang berkelana daripada bumi Mesir masuk ke Kufah. Kita hantar pergi dekat Khalifah Ali. Suruh pergi minta harta Baitul Mal. Macam kita kata buat permohonan zakat. Dan pembahagian zakat pada ketika tu dibuat oleh Sayyidina Ali dengan tangan dia sendiri. Mana dia tak mau guna orang tengah. Dia bimbang orang tengah tu tak amanah.
Bagi sikit. Jadi dia nak bagi sendiri. Dia kata dia satu perkara paling dia sibuk, dia mengagihkan harta zakat. Hari-hari orang akan main minta, beratok panjang minta dekat dia. Dia akan bagi. Selepas dia selidiki, dia bagi terus. Itu sifat tawaduk dia. Kemudian, bila mana dia punya rancangan ni, hantar pergi dekat dia, seorang perempuan mai daripada Teluk Parsi, seorang lagi perempuan dari Mesir. Perempuan Mesir tu Arab. Teluk Parsi ni bukan Arab. Mai mengaduhai tentang kemiskinan, susah payah, tak ada makan, tanggung keluarga dan sebagainya. Suami dah tak ada. Jadi dia buat keputusan untuk balu-balu ataupun kita panggil ibu tunggal lah. Yang layak menerima zakat, dia akan bagi setiap seorang 40 keping dinar. Mahal. Untuk dijadikan nafkah kalau boleh seumur hidup. Jadi Abdul Rahman bin Muljam dengan kuncu-kuncu dia kata dekat perempuan Mesir tadi, hang akan dapat lebih. Pasal hang Arab. Sayyidina Ali ni dia akan cenderung belah orang Arab. Sementara perempuan daripada Teluk Parsi ni, dia dapat kurang. Dia mungkin dapat 20 saja. Hak yang perempuan tu dia mungkin boleh dapat sampai 60. Sebab dia Arab. Mai depan khalifah. Lepas dia pertimbangkan, dia pun letak keputusan. Kamu layak menerima sama rata. Sama rata. Bagi seorang 40 dinar. Kata perempuan Mesir, tak puas hati. Jadi yang kata aku boleh dapat lebih. Pasal apa? Pasal aku Arab. Dia tu Aljam. Aljam ni perempuan bukan Arab. Siapa dia boleh dapat? Orang Arab ni dia satu-satu panggil tu apa cantik. Lepas asabiah sikit. Asabiah sikit lah. Asabiah banyak. Sampai hari ni ada lagi no. Asabiah tu perkauman. Mereka punya mereka akan utamakan geng mereka dulu. Lepas tu baru dia ambil bukan Arab ni. Sampai hari ni. Jadi Sayyidina Ali kata aku tak boleh bersifat macam tu. Kerana tak ada sebut dalam Al-Quran orang Arab kena dapat lebih. Orang bukan Arab dapat kurang. Tak ada sebut dalam Al-Quran hak masuk surga semua orang Arab. Orang bukan Arab tak boleh masuk surga. Tak ada disebut dalam Al-Quran dia kata. Maka pembahagian sama rata. Tak puas hati lah perempuan Mesir. Balik pergi jumpa dengan Abdul Rahman bin Muljam dan kuncu-kuncu dia. Abang, kata aku boleh dapat lebih. Dia bagi sama rata. Perempuan hak Teluk Parsi pun dapat sama rata. Aku dah kata dah, dia tak adil. Tak adil lagi macam tu. Dia tak adil. Dia patut kena utamakan bangsa kita. Orang kata, satu perkauman telah pun ditiupkan di dalam puak-puak yang duduk di bumi Kufah ketika tu. Kita tak boleh jadi. Kita tak boleh jadi. Tengok-tengok dia sampai. Dia sampai. Dia hormati Abdul Rahman bin Muljam. Tengok dia pun duduk. Lepas tu, dalam rumah tu, ada anak gadis Abdul Rahman bin Muljam. Melintasi di hadapan ketika mana menyediakan minuman untuk khalifah. Minta ke depan dia. Dia nampak pakai barang kemas merendeh-rendeh. Bahasa kita. Banyak. Pakai barang kemas. Pandangan Sayyidina Ali bukan perhati sampai keluar biji mata. Tengok sekali, sekadar memandang sekali. Sekali pandang tak mengapa nak tahu satu. Mereka tu siapa. 2 kali pandang bukan dah dia. Ini pandang sekali tapi tak lekang-lekang. Hati. Dia kata pandang sekali tak apa. Pandang sekali tu tengok siapa. Sudahlah. Tak usah sampai melekat. Sayyidina Ali ni sekali pandang nampak. Pakai mah banyak. Itu Sayyidina Ali tanya. Siapa?
Abdul Rahman bin Muljam kata ni anak dia, anak perempuan ni. Ejekan dikeluarkan, hang berkenan ke? Bukan serta berkenan pun, muka pun tak nampak. Tapi dia nampak pada tangan. Waktu dia meletak minuman tu, ada gelang mah dan cincin mah yang banyak. Dia kata, aku tengok dia pakai mah banyak. Dia kata, hang ambil di mana? Dia tanya, ambil di mana? Kata Abdul Rahman, aku kan dapat elang. Duit aku. Aku beli, aku takkan guna duit negara macam hang. Punca. Dia kata, aku guna apa? Aku guna apa orang negara? Hang guna hancam dekat anak isteri hang. Dia kata, tengok, bahkan kami kadang-kadang tak ada makan pun. Tak ada apa. Fitnah dia buat pula nak cerita, nak. Okay, Saidina Ali ni dia kahwin ramai. Tapi dalam satu masa dia kumpul 4 je lah. Isteri pertama dia dah tentulah Sayyidatina Fatimah Zahra. Lepas wafat Sayyidatina Fatimah Zahra baru dia kahwin lain. Semasa hayat Sayyidatina Fatimah dia tak pernah pun memadukan Fatimah. Habis tu baru dia kahwin lain. Dia termasuk Sayyidatina Fatimah dia ada 10 orang isteri. 10 orang isteri. Macam Rasulullah termasuk Sayyidatina Khadijah, baginda ada 11 isteri. Tetapi dia tak kumpulkan isteri dia tu 10 orang sekali dah. Makna dia mati satu kahwin. Mati satu kahwin balik, bagi cukup 4. 4 je isteri dia dalam satu masa dikumpulkan 4. Anak dia 34 orang. Anak Saidina Ali 34 orang. 15 perempuan. Betul ke 34 orang saat saya tengok? Saya ada catat. Okey. Anak dia ada 34 orang. 19 perempuan. 15 lelaki. Sampai 19 orang perempuan, 15 orang lelaki. 30 orang. Ramai no? Ibu berapa? Ibu 10. Kan? 10 orang isteri. 34 orang. Bermakna semua ada anak. Sayyidatina Fatimah saja pun 4. Kan? Jadi, antara anak dia yang paling masyhur Hasan dan Husain lah. Itu paling masyhur. Kemudian, Muhsin, lelaki seorang lagi. Ada adik kecil seorang lagi, Zainab. Zainab. 4 orang lah. Hasan, Husain, Muhsin, Zainab. Itu anak Sayyidatina Fatimah. Paling masyhur dua beradik itulah. Sebab apa? Sebab selalu ikut Rasulullah. Selalu ikut Rasulullah. Kata Abdul Rahman bin Muljam, hang dengan anak ramai, dengan isteri ramai, Elaun hang sebagai khalifah apa dia? Dia kata bukan ada apa-apa ni. Bukan ada apa, aku juga bekerja. Jadi dia petuduh dia duk guna harta negara yang dia punya berbagi hari-hari. Ada peminta sedekah beratuk sampai panjang je lah. Mai ambil apa yang ada di Baitul Mal. Oh tak boleh jadilah ni. Dia mai dekat kita terus, kita baru duk cari nak bunuh, dia mai dekat kita terus. Lepas tu bila dia lepas balik, dia kata kita kena bunuh juga dia. Cara macam mana nak bunuh dia? Nak bunuh dia pada waktu tak ada siapa-siapa dekat dia. Dia seorang-seorang. Waktu bila yang dia berseorangan ni? Pada waktu malam. Dia suka meronda. Dia meronda Kufah. Dia ronda macam khalifah-khalifah yang lain. Nak tengok ada di kalangan hamba rakyat dia yang tak makan. Yang tak ada berperbelanjaan. Yang yatim tak dilindungi. Yang balu tak dibela. Itulah tugas Khalifah Sayyidina Ali. Jadi bila dia meronda tu, dia akan jumpalah. Namun, satu masa dia akan bercuti daripada ronda banyak tempat. Dia akan lebih berpihak kepada pusat pentadbiran Kufah, yakni pada bulan Ramadan. Bulan puasa.
Tapi dia keluar juga. Nah, waktu tidur Saidina Ali ialah selepas Isya. Selepas Isya tidur, tak lama, setengah jam mangkit sambung tarawih. No? Habis selesai tarawih dengan qiyamnya, keluar nak pi kejut rakyat dia bangun sahur dan solat subuh. Khalifah tak tidur, no? Tidur sat je. Sat je. Sebab macam kita kata cas bateri lah. Tengah jam dah cas bateri. Kita kalau tengah jam bangkit main aku tak tahulah. Tak bintang naik atas kepala. Pening. No? Jadi hari tu bertepatan 17 Ramadan. ada dalam kitab itu. Dia kena baca saya tinggal jauh. Akhirnya mereka merencanakan balas dendam. Saya nak langkau sikit. Saya nak langkau ambil kepada hak yang setelah itu Ibnu Muljam ke surat 126. Rangkap yang kedua. Setelah itu Ibnu Muljam pun mengajak seseorang yang seseorang ni yang bernama Syabib. Yang tu dia tak tulis bernama kan. Yang bernama Syabib bin Najdah Al-Ajashi. Katanya, maukah engkau memperoleh kemuliaan dunia akhirat? Jadi dah perancangan ni dia pun nak bunuh juga dia. Jom. Kena cari orang lah, tak boleh seorang. Apa dia? Cari seorang yang pandai main pedang dan pandai buat racun. Siapa? Syabib bin Najdah. Jom. Ikut aku. Mau tak? Anak nak kemuliaan di sisi Allah? Mau. Siapa tak mau kemuliaan di sisi Allah? Anak nak masuk surga? Anak nak mati syahid fisabilillah? Dia sambil dia baca ayat Quran. Dia kan orang pandai Al-Quran. Al-Quran tu sentiasa main di bibir mulut dia. Nak dia kata. Nak. Jom dia kata. Dia ajak bunuh Sayyidina Ali. Tetapi begitu mendengar yang dimaksudkan ialah membunuh Ali radhiyallahu anhu, maka Syabib menampiknya. Marah Syabib. Oi, tak maulah aku. Nak bunuh khalifah kot. Kerana ia mengetahui Ali radhiyallahu anhu memiliki jasa yang sangat besar bagi Islam dan kaum muslimin, dan ia memiliki kedekatan dalam hal kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat penolakan itu, Ibnu Muljam tak kalah cerdik. Dia membakar emosi Syabib dengan menyebut kematian orang-orang Khawarij di tangan Ali. Yang akhirnya ia berhasil menjinakkan hati Syabib. Padahal Khalifah Ali bin Abi Talib pada masa itu ialah orang yang paling tekun beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, paling zuhud terhadap dunia, paling berilmu dan paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bertiga kemudian bergerak melancarkan niat pada malam 17 Ramadan tahun 41 Hijrah, hari yang sudah diputuskan oleh Ibnu Muljam, Al-Burq dan Amr bin Bakri untuk menyudahi nyawa 3 orang sahabat Rasulullah, iaitu Ali, Muawiyah dan Amr bin As radhiyallahu anhum. Begitu waktu subuh tiba, sebagaimana biasa, Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib keluar dari rumahnya untuk melakukan solat subuh dan membangunkan manusia. Saat itulah pedang Khawarij yang beracun mencederakan Ali radhiyallahu anhu. Ketika Ibnu Muljam melibas pedangnya pada bahagian pelipis, Ali radhiyallahu anhu berseru, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, bukan milikmu atau orang-orangmu. Wahai Ali, kata siapa ni? Ibnu Muljam. Lantas ia membaca, Ibnu Muljam baca Al-Quran. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Surah Al-Baqarah ayat 207. Kita kembali kepada cerita ni. Di antara penerangannya, lepas dia pujuk Syabib, jom kita pergi bunuh Ali. Dia nak ajak Syabib teman dia. Sebab apa? Kawan-kawan dia, hak yang 2 orang lagi tu dah bagi dah. Hak yang Al-Baq, Ibnu Amr bin As. Dan kemudian Muawiyah, dia bagi dekat seorang lagi. Jadi, kita 3 orang ambil peranan. Hak 2 orang lagi ni pergi Madinah. Di Madinah adanya Muawiyah dengan Amr bin As. Di Kufah adanya Ali. Abdul Rahman bin Muljam bawa Syabib. Syabib ni orang yang paling pandai buat racun. Kalau kata racun dia kena sikit pun,
dah cukup dah membinasakan. Itu. Jadi racun itu disapu pada pedang. Pedang Abdul Rahman bin Muljam. Dan pedang Syabit. Disapu. Ketika mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah sampai ke satu lorong yang gelap. Dia kan dalam misi duk gerak orang bangkit sahur dan solat subuh. Mereka bersembunyi pada tempat tu. Terus melakukan serang hendak. Saat ni, waktu terbangnya pedang Syabib yang penuh beracun tu, dapat ditangkis dengan pantas oleh Sayyidina Ali. Dia tetak Syabib mati. Tapi Abdul Rahman bin Muljam ada di belakang. Mai daripada belakang hentak di kepala dia. Di sini dia kata pelipis kan. Pelipis ni tang mana? Kan? Belah pipi kan? Okey, dalam kitab sejarah para sahabat bagi betul-betul di tengah kepala dia. Di tengah kepala. Racun tu tusuk. Kepala dia cabut pedang tu, dia sempat menjerit, menjerit. Sampai orang yang duduk dalam rumah yang tengah bersahur semua keluar. Abdul Rahman bin Muljam lari. Lari. Dia tak nampak siapa yang tukang buat dia. Malam gelap. Sebab tu Abdul Rahman bin Muljam boleh main kat belakang. Kalau siang memang tak ada can yang nak buat dia. Berbuki curi. Jadi dia dah parah. Darah dia membuat-buat keluar sampai basah janggut-janggut dia. Kalau dosa tak mana tu, nak keluar pergi ke orang mangkit subuh dengan bersahur. Lepas tu parah. Kemudian bawa balik ke rumah. Sebab dia kata dia tak boleh nak jadi imam dah, dia kata. Dia tak jadi imam. Dia pun ni kejak Abdul Rahman bin Muljam. Kata Sayyidina Ali dia tak tahu siapa dia yang buat dia ni. Dia kata dia tak tahu. Tapi dia dengar suara membaca sepotong ayat Al-Quran. Tidak ada orang yang boleh baca Al-Quran sebaik Abdul Rahman bin Muljam. Dia cam dekat suara tadi. Abdul Rahman bin Muljam baca surah Al-Baqarah. Dia pun baca ayat tu. Sayyidina Ali baca ayat tu. Surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu bitigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Maksudnya dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridhaan Allah. Dia letak ayat Quran tu dekat diri dia. Sebab tu saya kata dia bukan faqih dalam ilmu Quran. Dia cuma alim pada pembacaan Al-Quran. Dia tak faqih, dia tak faham. Ayat ni bukan Allah Ta'ala bagi kat Abdul Rahman bin Muljam. Dia ingat Allah Ta'ala baca untuk dia. Dia sanggup mati asalkan dapat redha Allah. Walaupun dia terpaksa mengorbankan diri dia. Jadi dia kata Allah tu maha penyantun. Allah tahu dia di pihak yang benar. Dia tak betul. Jadi dia bunuh dengan bangganya. Dia dapat bunuh. Dan waktu Sayyidina Ali menempik tu, dia lari, susuk tubuh dia dapat ditangkap. Dia dapat ditangkap. Oleh pengikut-pengikut Sayyidina Ali. Bila ditangkap, dia kurung dia. Buat apa kat dia? Sayyidina Ali tak mati lagi. Menderita sakit daripada luka parah. Sampai racun tu duk makan diri. Apa berlaku pada Muawiyah dan Amr bin As? Selamat. Dua-dua ekor yang hantar di sana, mati kena tebak. Mati kena tebak. Amr bin As ni seorang sahabat Rasulullah yang paling hebat. Dia kata mendapat serangan ini Amirul Mukminin berteriak meminta tolong. Akhirnya Ibnu Muljam berhasil ditangkap hidup-hidup. Adapun Wardan dia langsung terbunuh. Sedangkan Syabib berhasil meluluskan diri. Maknanya Wardan dengan Syabib ni khilaf ulama mengatakan Wardan tu selamat, Syabib yang mati. Ada setengah ulama kata dua-dua sekali. Dua-dua sekali kena tebah. Ketika Amirul Mukminin Ali
bin Abi Talib radhiyallahu anhu dipastikan meninggal kerana serangan Ibnu Mujam, maka diputuskanlah hukuman mati bagi Ibnu Mujam. Hukuman ini diawali dengan memotong kedua kaki dan tangannya dan menusuk dua matanya. Kemudian dilanjutkan dengan membakar jasadnya. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala berkata tentang Ibnu Mujam, sebelumnya ia adalah seorang ahli ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi akhir hidupnya ditutup dengan kehinaan, su'ul khatimah. Dia membunuh Amirul Mukminin Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui titisan darahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan dan keselamatan bagi kita. Okay, cerita kata bila mana dah dia ditangkap, kata Saidina Ali, selagi aku hidup jangan dia qisas, bagi peluang kat dia. Ali pun tak tahu dia nak hidup ke dia nak mati. Kan kalau dia mati baru qisas. Kata Abdul Rahman bin Muljam, aku rela mati daripada hidup. Saidina Ali tak mau bunuh dia lagi sebab dia tak mati. Siapa yang tak mati? Ali tak mati. Serta merakamkan penderitaan Saidina Ali apabila racun tu dia masuk daripada kepala ni, membutakan mata, mengeluhkan lidah, menyebabkan pengaliran darah dia menyonsang. Kuat racun. Atas izin Allah nak, atas izin Allah. Nak bagi syahid sahabat Rasulullah ni. Dan kemudian wafatlah dia pada 19 Ramadan. 2 hari selepas menanggung kesakitan yang amat sangat, wafatlah dia. Waktu subuh 19 Ramadan. Tahun 40 Hijrah. Tahun 40 Hijrah. Waktu dia duduk sakit tu, mata dia dah tak nampak, dia kata kepada Saidina Hasan dan Husain, dia kata, alangkah baiknya kalaulah aku syahid 20 tahun yang lalu bersama-sama dengan Umar Al-Khattab. Alangkah baik kalau aku syahid 20 tahun yang lalu bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dah tentu fitnah tak berleluasa sebegini. Tapi Allah pilih aku untuk menduduki tempat ini kerana Allah Maha tahu aku kuat untuk mengharungi ujian besar ini. Itu dia pun wafat. Sejarah merakamkan dia dimandikan oleh putera-putera dia. Dia dimandikan sebab dia bukan mati di medan perang. Dia mati dibunuh. Jadi dia dimandikan, dikafankan dan dikebumikan di Kufah. Lepas tu barulah dia menghadap dengan Abdul Rahman bin Muljam. Nak qisas. Tak, Abdul Rahman bin Muljam ni, dia duk kata dia betul. Dia kata, kalau hampa nak qisas aku nak kemuliaan di sisi Allah. Aku nak tengok setiap anggota aku tu gugur syahid. Jadi dia kata macam mana? Potong bahagian badan aku sikit-sikit. Dia yang minta sebenarnya. Bukan dilakukan oleh keluarga Saidina Ali. Dia minta buat macam tu. Kerana dalam hukum Al-Quran, tak boleh kisah seorang dengan cara penyiksaan sikit-sikit. Tapi Abdul Rahman bin Muljam minta. Dia nak tengok anggota-anggota dia ni dipotong, jatuh syahid satu-satu. Jadi lagu mana? Permintaan yang bodoh daripada orang yang alim Al-Quran tapi tak faqih Al-Quran. Bodoh lah. Siapa yang tukang buat? Siapa yang tukang qisas dia? Saidina Hasan. Saidina Hasan, cucu Rasulullah. Anak Saidina Ali dengan Fatimah Az-Zahra. Dia arahkan. Waktu nak jalankan hudud pada dia, potonglah kaki dia dulu. Kerana kaki dia yang berjalan. Di dalam fisabilillah. Kemudian potong tangan dia. Potong tangan dia, jangan potong terus. Potong siku, daripada siku, kemudian baru ke bahu. Dia nak tengok anggota tu keluar satu. Ingat keluar tangan nak patung. Nak cabut sebelah. Dia suruh buat macam tu. Okey. Sebenarnya ilham ni Allah juga yang hantar. Tidak? Nak menghina dia tu.
Dia kata dia syahid. Itu sangkaan dia syahid. Sebenarnya dia sedang dihina oleh Allah. Dan sampai akhirnya dah bila dipotong sikit tu, akhirnya barulah dibutakan matanya. Dia yang suruh bakar dia. Dia suruh bakar. Dia kata, kerana sesungguhnya aku ingin merasa panasnya api. Sebab di sana nanti aku akan terus ke syurga. Tak ada nak merasa api macam mana punya panas. Bodoh. Itu yang sahabat kata dia mengaji Al-Quran, dia hafaz Al-Quran. Quran tu lalu korengkong saja. Dia tak faqih. Dia tak faqih. Akhir sekali, lepas ditusuk mata dia, lalu dibakar. Atas permintaannya. Lepahkah dia daripada api neraka? Tak lepas. Lagi dahsyat punya punya nak tunggu. Itulah sejarah kewafatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mandat dia apa di sisi Rasulullah? Dia apa? Menantu. Lagi? Sepupu. Lagi? Sahabat. Lagi? Kalau ada satu lagi tertinggal tu. Kan sahabat Google Meet, siapa yang ingat? Siapa dia? Okey, menantu. Betul, dia menantu. Lepas tu, sahabat. Kemudian dia sepupu. Ada satu lagi. Kah? Kal. Lupa lah tu. Oh lah, Ustazah suka pergi cuti ke lupa. Nurul Ain. Apa dia? Dua anak. Dia kahwin dengan dua anak Nabi. Nurul Yang tu Osman. Yang mendapat gelaran Dzunurain tu Sayyidina Osman, dia kahwin dengan dua putera Rasulullah. Ini Sayyidina Ali. Dia ada 4 pangkat di sisi Rasulullah. Sekejap lagi saya belanja minum teh tarik. Nantu kau Ustazah. Nantu dah sebut dah. Okey, tak apa. Tak malas saya ikut kena belanja sungguh. Jawab betul. Dia anak angkat Rasulullah. Ingat tak? Rasulullah bela dia dari kecil kan? Pasal apa Rasulullah bela dia? Sebab Abu Talib susah. Kan? Anak ramai. Jadi Rasulullah tu kahwin dengan Sayyidatina Khadijah, ambil bela dia. Betul tak? Lupa dah satu. Nah, Rasulullah berpakat dengan siapa? Dia ambil 2 orang tau bela. Dengan Sayyidina Abbas. Dia ajak Pak Melaka dia, jomlah kita ambil 2 orang, kita bela. Dia bela seorang, Sayyidina Abbas bela seorang. Ingat tak siapa yang Sayyidina Abbas bela? Nak ingat. Ja'far At-Tayyan. Okey? Sudah dulu. Alhamdulillah. Yang baik tu Allah punya, yang tak baik tu kita punya. Jangan risau kalau diri terlupa. Rahmat Allah Ta'ala bagi ingat. Sebab kita memang suka lupa. Apabila diperingatkan, itu satu rahmat. Kalau kita tak belajar, jangan kata nak lupa. Tak tahu terus. Kan? Tapi kita belajar, Alhamdulillah. Daripada ilmu, ada masuk, ada keluar. Ada masuk, ada keluar. Apabila diperingatkan, puan-puan akan ingat soalan saya ni sampai bila-bila. Dia ada 4 darjat. Yang keempat tu kami tak boleh jawab. Yang tu yang kami ingat lama. Pasal terlupa, yang tu akan ingat lama. So saya kata, lupa itu adalah satu rahmat. Alhamdulillah. Minta maaf lah saja, melawak-melawak je. Test sikit. Okey. Seperti mana yang dijanjikan awal tadi, kita tak berselawat. Kosongnya diri jika tanpa selawat. Kita akan sama-sama berselawat. Bagi menyambut bulan Rabi'. Marhaban ya Rabi', marhaban. Sekarang kita dah dalam Rabi' dah. Rabi' tu musim bunga. Rabi' ni maksudnya musim bunga. Diletakkan bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada musim bunga. Musim bunga ni
Ada negara-negara yang meraihkan musim bunga. Malaysia ni, dia kan tak ada musim. Dia ada dua je, hujan, panas. Tak panas hujan, tak hujan, panas. Kan? Tapi Allah bagi, mai dia nak berbunga, dia punya berbunga lah. Ha? Jadi, Arab meletakkan bulan paling seronok adalah bulan Rabi'. Kerana pada bulan Rabi' itu lahirnya satu jasad yang agung, yang terpuji, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat sama-sama nak? Boleh kan nak biri? Boleh kita biri. Saya tanya boleh ke nak biri itu sebab saya tahu. Al-maklum lah. Kan? Lama dah duduk. Tengah. Okay, sahabat-sahabat Google Meet. Yang mana yang nak ni pun tak berdiri pun tak apalah. Sekejap lagi kan cik abang dalam rumah. Awak dah kena dengan bini aku tak duduk berdiri. Okay. Sama-sama nah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina. فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta iksirun wa ghali. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alimus sirri wa akhfa.
مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عدد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku, kena pancaran ketenangan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, terima kasih semua, terima kasih banyak-banyak. Allah rindunya ya Allah, insya-Allah anda ada rezeki kita kembali berkampung lagi di sini. Anda ada rezeki, Allah Taala rezekikan untuk berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik itu dari Allah, yang lemah dan kurang daripada saya sendiri. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita semua akhiri hari ini dengan berselawat sambil bersalam. Bagi kena semua, okey? Selalu tak kena kan? Kali ni bagi kena semua. Tak ramai kan? Ha? Baik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu